Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan falsafah kebahagiaan dalam kehidupan. Konsep kebahagiaan dibincangkan dari zaman Yunani klasik sehinggalah ia dibincangkan oleh ahli falsafah Islam seperti Ibnu Miskawah dan Al-Ghazali. Dari sudut etimologi, bahagia berasal daripada perkataan bagja yang bermaksud menyenangkan. Atau dari segi istilah, kebahagiaan bermaksud kondisi sejahtera yang diiringi dengan emosi gembira sehingga mampu memberi semangat untuk menjalani kehidupan dengan penuh keriangan. Bagi setiap orang, mempunyai maksud atau definisi kebahagiaan yang berbeza-beza. Ada orang yang merasakan bahagia apabila mereka dapat makanan, tempat tinggal ataupun bagi seorang pelajar, mereka juga berasa bahagia apabila mendapat restu ibu ayah. Dan yang paling utama bagi seorang Muslim adalah mendapat keredaan Allah. Objektif, memahami teori dan sejarah kebahagiaan. Objektif kedua pula mengaplikasikan dan belajar daripada kesan positif dan negatif kebahagiaan dalam kehidupan. Seterusnya adalah sejarah kebahagiaan. Definisi bahagia merujuk kamus bahasa Melayu merupakan sesuatu yang senang, aman damai serta gembira. Dalam erti kata lain, perkataan bahagia itu sendiri adalah suatu keadaan dan bukannya dalam bentuk benda. Kebahagiaan pula bererti kesenangan atau ketenteraman. Merujuk kepada perspektif Al-Quran dan Fisilatkan Rahim, kebahagiaan merupakan suatu keadaan. Sebagai suatu yang menggambarkan sesuatu keadaan, maka kebahagiaan adalah suatu yang menjadi tujuan, harapan yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Dan ketika tujuan dan harapan yang tercapai, maka ia akan merasa puas, senang dan bahagia. Konsep kebahagiaan ini telah dibincangkan sejak dahulu lagi, iaitu zaman Yunani klasik, di mana dikemaskulikan oleh Aristotle yang merupakan seorang ahli falsafah secara sistematik di dalam bukunya, iaitu Nihonmation. Kebanyakan kajian kebahagiaan Aristotle ini lebih memfokuskan perbincangan dari segi aspek secara sekular dalam ciri psikologi dan sifat manusia. Eudaimonism adalah suatu sebuah pandangan dan merupakan nilai yang mendasar dalam prinsip etika Yunani klasik, iaitu dengan menjustifikasi perlakuan etika bagi masyarakat Yunani klasik. Istilah eudaimonia ini telah digunakan sebelum zaman Aristotle lagi. Menurut Aristotle, eudaimonia iaitu kehidupan yang menyenangkan ialah sebagai sebuah tujuan utama dan tujuan akhir hidup seseorang. Aristotle juga lebih banyak menekankan kebahagiaan dengan aspek politik. Perbincangan kebahagiaan ini kemudian diteruskan oleh beberapa ahli falsafat Islam dengan lebih terperinci seperti Ibnu Miskawih dan Al-Ghazali. Apa yang kurang dalam perbincangan kebahagiaan ahli falsafah Yunani seperti Aristotle ialah hubungan kebahagiaan dengan aspek ketuhanan. Kemudian, ahli falsafah akhlak Islam seperti Ibnu Miskawih dan Al-Ghazali telah pun mengaitkan dan melekatkan konsep kebahagiaan dengan lebih komprehensif dan dipenuhi dengan nilai keislaman, iaitu dengan memasukkan unsur ketuhanan. Perbincangan tersebut bermula daripada persoalan apakah tujuan akhir dalam kehidupan manusia. Menurut Holchak 2004, kebahagiaan yang dibincangkan oleh setiap ahli falsafah Yunani seperti sebuah teka-teki yang perlu dicantumkan kerana kepelbagaian pandangan berkenaan kebahagiaan. Sebagai contoh, Plato mengaitkan tujuan akhir kebahagiaan dengan keadilan, manakala Aristotle menganggap kebahagiaan ini berkait rapat dengan tingkah laku yang baik. Tetapi golongan Epicureanism dan Cynicism menganggap keseronokan punca kebahagiaan. Namun, perbincangan kebahagiaan oleh Aristotle boleh dikatakan sebagai kemuncak dan pelengkap bagi perbincangan kebahagiaan Yunani klasik. Kemudian, falsafah kebahagiaan menjadi topik hangat dalam kalangan ahli falsafah Islam, di mana kebanyakan di antaranya menghubungkan perbincangan kebahagiaan ini dan dikaitkan dengan Islam. Oleh itu, faktor kemunculan falsafah kebahagiaan ini adalah disebabkan oleh terdapat perbezaan pandangan di antara ahli falsafah bagi maksud sebenar kebahagiaan dan
cara untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Oleh itu, falsafah kebahagiaan diwujudkan bagi membincangkan lebih terperinci oleh ahli-ahli falsafah. Saya bawakan di sini pendapat 4 orang tokoh yang 2 daripadanya adalah sarjana Islam dan 2 lagi adalah sarjana Barat. Okay, yang pertama adalah pemikiran Ibnu Miskawih. Ibnu Miskawih ini adalah seorang ilmuwan falsafah Islam yang berasal daripada Iran dan beliau ni banyak menekankan akhlak atau etika dalam penulisan beliau. Okay, baiklah. Ibnu Miskawih ini berpandangan bahawa kebahagiaan adalah cetusan dari hati dan jiwa yang bersih, dan beliau memberi definisi kebahagiaan sebagai kebaikan terakhir dari segala kebaikan sehingga manusia itu dapat menyatukan, dapat menstabilkan kehendak jasmani dan rohani. Okay. Apa maksud kebaikan terakhir dari segala kebaikan? Okay, jadi maksudnya adalah kita tak perlu dah rasa perlu buat sesuatu kebaikan lain lagi. Kita dah cukup puas dah dengan kebaikan paling akhir yang kita buat ataupun yang kita dapat. Okay, jadi apa yang dapat saya simpulkan untuk mencapai bahagia menurut Ibnu Miskawih adalah dengan 2 perkara, okay? Iaitu pertama ilmu pengetahuan dan yang kedua adalah penyucian jiwa daripada keindahan duniawi yang seperti kita tahu cuma sementara saja. Okay, contohnya macam keseronokan, kehormatan, kekayaan kesihatan, dan kedua-dua aspek ilmu dan suci jiwa ini lebih bersifat spiritual. Kita takkan dapat rasa bahagia bila jiwa kita kotor. Baiklah, tokoh yang kedua adalah Al-Ghazali, ahli falsafah Islam yang turut lahir di Iran. Okay, karyanya yang paling terkenal sehingga kini adalah kitab Ihya Ulumuddin. Okay, Al-Ghazali kata apa? Beliau berpendapat kebahagiaan bukan bermaksud keseronokan, kerana keseronokan di dunia lebih banyak berunsur negatif, malah akan terhenti setelah seseorang itu mati. Sedangkan kebahagiaan yang sebenar adalah berkekalan. Okay, sama seperti Ibnu Miskawih, Al-Ghazali juga berpandangan bahawa ilmu pengetahuan adalah penghubung untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, kerana dengan ilmu lah manusia dapat beramal dan seterusnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Okey, ilmu yang saya sebutkan tadi adalah peringkat pertama menuju kebahagiaan di dalam kategori kebaikan jiwa menurut Al-Ghazali, dan peringkat-peringkat ini semuanya ada 4 sekali. Dan yang pertama kita sudah sebut tadi, yang kedua adalah kebaikan tubuh. Contohnya kita cantik, sihat untuk melakukan ibadah. Dan peringkat ketiga adalah kebaikan luaran seperti harta, zuriat keturunan, kehormatan, dan yang keempat yang paling penting adalah kebaikan taufik, yakni hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tokoh yang ketiga adalah Aristotle, seorang ahli falsafah Yunani yang terkenal dan anak murid kepada Plato. Aristotle ni masih menggunakan konsep kebaikan tertinggi di mana kekayaan, keseronokan, kesihatan bukanlah satu-satunya faktor untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi ada sedikit perbezaan dengan kedua-dua tokoh Islam yang saya sebutkan sebelum ini. Okey, apa dia? Aristotle ni dia lebih membincangkan sudut kebahagiaan dalam bentuk keduniaan sahaja, di mana beliau menggunakan konsep pertengahan dan konsep eudaimonia. Okey. You di sini membawa maksud baik, bagus, dan daimon adalah roh ataupun dewa. Okay, bagi Aristotle, roh tu bermaksud jiwa. Jadi secara keseluruhannya konsep eudaimonia ni adalah apabila seseorang dapat hidup dengan baik, menjalankan fungsinya sebagai manusia dengan baik, seperti mempunyai kelengkapan material, menyertai aktiviti politik, terpelihara dan dijaga oleh roh yang baik. Okay, menurut Aristotle lagi, eudaimonia ni bukanlah perasaan, tetapi dia merupakan karakter, tingkah laku manusia, atau kita boleh kata satu cara hidup sempurna yang telah dicapai oleh seseorang manusia. Tokoh yang keempat adalah Abraham Maslow. Okay, beliau ni merupakan ilmuwan barat daripada Amerika Syarikat dan terkenal dalam bidang psikologi humanistik. Okay. Kebahagiaan menurut Abraham Maslow ni adalah berdasarkan piramid keperluan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil the hierarchy of needs, yang sangat terkenal dalam menyuntik motivasi seseorang individu menjalani aktiviti seharian. Lebih mesra disebut dengan teori Maslow ini adalah mempunyai 5 peringkat yang bermula dengan peringkat yang paling dasar, iaitu keperluan fisiologi. Contohnya macam oksigen untuk kita bernafas, makanan, tidur, homeostasis dan yang sewaktu dengannya. Peringkat yang kedua pula ialah keperluan keselamatan untuk individu tu merasa aman dan mendapat perlindungan.
Yang ketiga pula adalah keperluan sosial seperti kasih sayang, rasa cinta, ingin berkawan dan ingin mempunyai keluarga. Okey, yang keempat adalah keperluan penghargaan. Contohnya melalui rasa percaya diri, self-esteem, mendapat kejayaan atas usaha sendiri dan pujian daripada orang lain. Peringkat yang paling atas sekali adalah keperluan aktualisasi diri, iaitu proses yang menunjukkan versi terbaik seseorang itu. Okey, jadi kesimpulannya dapatlah saya simpulkan bahawa Abraham Maslow ni berpendapat kebahagiaan itu dapat dikecapi jika seseorang individu itu berusaha memenuhi setiap peringkat-peringkat yang saya sebutkan tadilah. Bermula daripada peringkat yang paling bawah, yang paling dasar, sehinggalah peringkat yang paling atas. Kesan yang pertama, dapat meningkatkan produktiviti individu, seterusnya meningkatkan kualiti hidup. Kebahagiaan mental dan fizikal juga termasuk dalam aspek kesejahteraan jasmani. Mempunyai mental dan fizikal yang sihat membolehkan seseorang itu melakukan pekerjaan mereka dengan baik serta produktif. Seterusnya, perkara ini secara automatik membuatkan seseorang itu juga bergiat secara aktif dalam pekerjaan yang mereka jalani. Berdasarkan kesejahteraan dan kegiatan positif dalam diri seseorang itu, kita dapat jangkakan bahawa kualiti kerja yang mereka lakukan itu amat baik. Seperti mana yang kita tahu, sekiranya prestasi kerja seseorang itu bagus dan sentiasa cemerlang, majikan bakal memberikan mereka ganjaran sama ada dalam bentuk bonus ataupun menaikkan pangkat mereka. Apabila bertambahnya posisi maupun pendapatan seseorang, kita dapat katakan bahawa kualiti hidup mereka juga bertambah lebih baik. Maka dengan itu dapat kita rumuskan bahawa kebahagiaan mampu membuatkan seseorang itu dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Yang kedua adalah hubungan antara keluarga menjadi lebih harmoni. Hubungan keluarga yang erat serta bersatu padu melahirkan keharmonian dalam sesebuah keluarga. Bagaimana kita dapat mencapai hubungan keluarga yang harmoni? Terdapat beberapa cara yang boleh kita lakukan bagi mencipta sebuah keluarga yang berkasih sayang. Namun, sebelum kita dapat mencapai sebuah keluarga yang penuh harmoni, kita perlu mempunyai satu komponen ini, iaitu kebahagiaan dalam diri sendiri. Bagi mencapai keluarga harmoni, tunjang pertama dalam keluarga iaitu ibu bapa haruslah mencipta kebahagiaan dalam keluarga. Ibu bapa perlu mengeratkan hubungan antara anak-anak. Secara langsungnya, anak-anak bakal lebih suka untuk meluangkan masa bersama keluarga. Ini kerana mereka benar-benar merasakan bahawa keluarga mereka adalah rumah yang mereka boleh pulang dan ini bakal menghasilkan keluarga yang harmoni. Selanjutnya, yang ketiga adalah melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Sama seperti keluarga, hubungan antara masyarakat juga memerlukan keharmonian. Sebagaimana sedia maklum, negara kita Malaysia mempunyai pelbagai jenis kaum, bangsa, adat dan juga agama. Kebahagiaan dalam diri seseorang itu mampu untuk membuatkan mereka mahu untuk membuka minda mereka bagi menerima dan mempelajari perbezaan budaya dalam kehidupan seharian dalam masyarakat di negara Malaysia. Apabila masyarakat mempelajari dan menghormati satu sama lain serta tahu akan keperbezaan dalam hidup setiap rakyat, maka mereka bakal menghasilkan keharmonian ini secara tidak langsungnya serta pada akhirnya hidup secara bersatu padu. Dan kesan positif kebahagiaan dalam kehidupan yang keempat adalah dapat menunjukkan bahawa Islam mementingkan kebahagiaan dan kesejahteraan ummahnya. Dalam Islam, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran tentang bagaimana para Muslim harus menjalani kehidupan mereka bagi mendapatkan gaya hidup yang sihat, baik serta dirahmati Allah. Sekiranya kita mengamalkan cara-cara kehidupan seperti mana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, maka secara automatiknya kita bakal menjalani kehidupan yang amat baik. Perkara ini secara tidak langsungnya menjadikan kita sebagai contoh dalam masyarakat kepada mereka yang bukan Muslim. Dan mereka juga dapat lihat bahawasanya cara hidup berlandaskan ajaran Islam ini amat mementingkan kebahagiaan dan kesejahteraan ummahnya. Terdapat 5 kesan negatif kebahagiaan dalam kehidupan. Antaranya adalah yang pertama, terjerumus dalam penyakit mental. Berdasarkan dari portal Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit mental merupakan sejenis penyakit yang melibatkan gangguan di fungsi otak hingga menyebabkan perubahan dari segi proses pemikiran mereka, perasaan, emosi serta tingkah laku pesakit mental hingga menjejaskan aktiviti normal harian mereka.
Mereka yang terjerumus dalam penyakit mental kebiasaannya tidak mempunyai rasa bahagia dalam hidup dan terus-menerus merasakan keinginan untuk mati. Apabila seseorang itu berada dalam emosi yang tidak bahagia dalam tempoh yang lama, otak mereka akan berlaku perubahan di mana otak tidak dapat menghasilkan hormon bahagia dan seterusnya menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam penyakit mental yang berbahaya. Yang kedua, mempunyai keinginan bunuh diri. Mempunyai keinginan untuk menamatkan riwayat hidup merupakan salah satu perkara yang tidak normal dalam diri manusia. Sekiranya seseorang itu mempunyai keinginan untuk mati atas alasan tertekan dan kesedihan yang berpanjangan, maka mereka mempunyai masalah dari segi kebahagiaan dalam hidup mereka. Perasaan sedih dalam diri merupakan satu perasaan yang tidak seronok bagi manusia. Apabila mereka berasa tidak seronok, tubuh badan kita turut merasainya dan badan juga akan menunjukkan perkara yang tidak bahagia. Antaranya adalah seperti tidak mempunyai selera untuk makan, tidak mahu bergaul dengan orang, serta tidak mempunyai semangat untuk melakukan kerja harian. Dan lebih parah lagi, orang yang tidak mempunyai rasa bahagia, mereka tidak mempunyai keinginan untuk meneruskan hidup. Kesan negatif dalam kebahagiaan yang seterusnya adalah konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga bermaksud masalah yang terjadi dalam hubungan rumah tangga seseorang. Sebagai contoh, terdapat pergaduhan, pertelingkahan, serta satu keadaan yang tidak harmoni. Konflik rumah tangga yang berpanjangan bakal memberikan impak yang buruk kepada sesuatu hubungan. Apabila terjadinya pertelingkahan serta pertengkaran dalam rumah tangga, ianya turut memberi kesan terhadap anak-anak. Anak-anak bakal mendapat emosi yang negatif kerana ibu bapa yang bertengkar biasanya melepaskan kemarahan mereka terhadap anak-anak. Selain itu, konflik rumah tangga juga menyebabkan pasangan suami dan isteri itu sentiasa bersedih. Apabila ini berlaku, tidak ada satu pun emosi yang memberikan rasa bahagia dan secara automatiknya bakal melahirkan rasa benci antara satu sama lain dalam hubungan kekeluargaan. Yang keempat, masyarakat hidup tidak bersatu padu. Malaysia telah pun mempunyai sejarah 13 Mei 1969. Pada tarikh ini, Malaysia memanggilnya sebagai Monumen Berdarah sebagai cermin zaman. Tanggal 13 Mei 1969 telah berlakunya rusuhan kaum yang menyebabkan kehilangan nyawa, kecederaan, hilang rasa percaya dan kemusnahan harta benda. Sekiranya rakyat Malaysia tidak berusaha untuk mengamalkan kehidupan yang bersatu padu, maka insiden 13 Mei ini tidak mustahil untuk berulang kembali. Dan yang terakhir adalah agama Islam dipandang rendah. Dalam Islam, Allah telah berfirman bagi umat Muslim untuk hidup berlandaskan ajaran yang telah diajar dalam kitab Al-Quran. Allah juga meminta umat Muslim untuk menunjukkan gaya hidup yang baik. Namun, sekiranya kita menunjukkan cara hidup yang buruk, maka secara tidak langsung mereka yang bukan Muslim bakal memandang buruk terhadap agama Islam. Ini kerana sudah sedia maklum bahawasanya umat Muslim perlu mengamalkan gaya hidup mereka berlandaskan ajaran dalam Al-Quran. Maka sekiranya mereka tidak patuh pada ajaran ini, mereka bakal mengamalkan gaya hidup yang tidak baik dan secara tidak langsungnya membuatkan mereka yang bukan Islam menganggap bahawa agama Islam mengajar umatnya tentang perkara-perkara buruk sahaja. Dan kerana inilah agama Islam bakal dipandang rendah. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang isu semasa berkaitan kebahagiaan. Isu ini telah dikupas di dalam sebuah jurnal yang bertajuk Hubungan Status Ekonomi Semasa Penularan COVID-19 Terhadap Kebahagiaan Rumah Tangga yang diterbitkan pada tahun 2021. Di dalam jurnal ini, penulis ini membincangkan tentang hubung kait di antara status ekonomi semasa COVID-19 melanda terhadap kebahagiaan rumah tangga. Masalah yang dibincangkan adalah berkaitan kes keganasan rumah tangga yang meningkat di seluruh dunia sepanjang tempoh perintah berkurung. Antara faktor yang menyumbang ke arah permasalahan ini adalah disebabkan oleh kemerosotan ekonomi yang mendatangkan tekanan terhadap keluarga terutama sekali ketua keluarga. Seperti yang kita maklum, sepanjang tempoh perintah berkurung dijalankan, banyak sektor perniagaan terpaksa dihentikan. Ramai di antara kita yang kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Hal ini telah menimbulkan tekanan yang amat ketara. Stres yang melampau telah memberi kesan terhadap kestabilan emosi dan menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan sehingga berlakunya pertengkaran antara ahli keluarga. Tanpa mereka sedar, pertengkaran ini telah disaksikan oleh kanak-kanak yang berada di rumah tersebut dan secara tidak langsung ia telah memberi kesan negatif terhadap emosi kanak-kanak. Hal ini telah menyebabkan keluarga tersebut sudah tidak begitu harmoni dan hilangnya unsur keluarga sakinah. Rumah mereka yang dulunya selamat sudah tidak selamat bagi kanak-kanak ini membesar disebabkan suasana yang agak toksik.
Selain itu, kes penerimaan domestik juga semakin meningkat sepanjang tempoh Perintah Berkurung ini disebabkan semua ahli keluarga terpaksa tinggal di bawah satu bumbung. Hal ini semakin bertambah buruk apabila mangsa tidak mempunyai ruang untuk melarikan diri disebabkan terpaksa akan Perintah Berkurung ini. Oleh itu, terdapat beberapa solusi bagi membendung masalah keganasan rumah tangga dan juga penderaan yang disebabkan oleh kemerosotan ekonomi semasa COVID-19. Antaranya ialah dengan membuat perancangan kewangan dengan teliti supaya tidak berlakunya ketirisan serta pembaziran kewangan berlaku. Seterusnya, suami dan isteri perlulah berbincang dengan baik bersemuka bagaimana untuk merancang semula kewangan agar kedua-dua pihak faham akan masalah yang dihadapi. Akhir sekali, sentiasa memberi sokongan sesama ahli keluarga untuk menghadapi cabaran hidup semasa normal baru kerana kita tahu bahawa hidup di dalam pandemik 19 ini amatlah tertekan. Oleh itu, kita perlulah saling membantu dan menggembirakan ahli keluarga supaya suasana keluarga bahagia itu dapat wujud di dalam sebuah rumah. Isu yang kedua yang ingin saya bentangkan ialah hubung kait antara sikap optimis dan kebahagiaan. Jadi, bagaimana sikap optimis ini akan memberi kebahagiaan terhadap seseorang? Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, ini saya terangkan apa itu maksud optimis. Optimis adalah seseorang yang selalu berfikiran positif terhadap sesuatu perkara dan selalu mempunyai ekspektasi yang baik terhadap setiap permasalahan. Berlawanan pula dengan pesimis, iaitu seseorang yang sering berfikiran negatif dan mempunyai ekspektasi yang buruk terhadap sesuatu perkara. Di sini saya sertakan satu analogi yang mudah untuk membezakan dua golongan ini, iaitu golongan yang optimis akan melihat sebuah gelas yang mempunyai separuh air, mereka akan berpandangan bahawa air itu separuh penuh. Manakala golongan pesimis akan berpandangan bahawa gelas yang mempunyai separuh air itu adalah separuh kosong. Jadi, hal ini jelas menunjukkan bahawa golongan optimis sentiasa melihat kebaikan dan perkara positif dalam sesebuah situasi. Manakala golongan pesimis pula akan cenderung untuk berfikiran buruk dan takut untuk berhadapan dengan kemungkinan yang bakal berlaku. Dalam sebuah kajian sosial yang dijalankan oleh Gorsi dan Panwar yang diterbitkan dalam sebuah jurnal mereka pada tahun 2016, hasil kajian tersebut menunjukkan bahawa individu yang optimis cenderung untuk lebih bahagia berbanding individu yang pesimis. Hal ini disebabkan individu yang optimis sentiasa berpandangan jauh dan menjangkakan hasil yang baik dalam setiap permasalahan mereka. Oleh itu, golongan ini akan sentiasa lebih bermotivasi untuk menyelesaikan masalah. Mereka juga tidak takut untuk mencuba sesuatu perkara yang baharu yang dapat mengembangkan potensi diri mereka. Berlainan pula dengan mereka yang bersikap pesimis. Mereka yang bersikap pesimis ini akan sentiasa takut untuk mencuba perkara baharu kerana risau akan perkara buruk yang bakal terjadi. Untuk menjadi seorang yang lebih optimis, kita perlu sentiasa percaya kepada ketentuan Tuhan, iaitu qada dan qadar, supaya kita sentiasa bersangka baik dengan takdir yang bakal berlaku dan kita tidak akan terlampau risau akan perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Seterusnya ialah kita perlu fokus terhadap kehidupan hari ini, bukan masih terperangkap dalam masa silam dan bukan terlalu risau akan masa hadapan yang masih belum berlaku. Dengan cara ini, kita akan lebih fokus dengan apa yang di hadapan kita, dengan rutin harian kita dan secara tidak langsung ia dapat meningkatkan produktiviti kita kerana kita dapat melakukan rutin harian kita tanpa sebarang halangan. Seterusnya, cara-cara mencapai bahagia. Yang pertama, kita memerlukan sifat sabar. Firman Allah yang bermaksud, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ini sebenarnya bila kita mampu menerima sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita juga perlu sabar dalam mentaati perintah Allah, meninggalkan maksiat dan melakukan sesuatu perkara. Tanpa rasa sabar, kita pasti akan dikawal oleh hawa nafsu. Yang kedua,
Rasa syukur. Memelihara rasa syukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan, di dalam hati maupun tingkah laku. Dengan itu, kita perlu mengamalkan zikir Alhamdulillah. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas ini sebenarnya bermaksud suci, bersih dan murni. Ikhlas merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala yang mana setiap perbuatan hanya ditujukan untuk mendapatkan redha Allah semata-mata tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Ikhlas ni maksudnya bila kita melakukan sesuatu perkara, kita tidak mengharapkan balasan ataupun pemberian ataupun pujian daripada orang lain. Yang keempat, redha. Firman Allah yang bermaksud dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari redha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi redha ini sebenarnya apabila kita mempraktikkan, mengaplikasikan sifat sabar, syukur dan ikhlas dalam kehidupan kita. Sebagai seorang Muslim, kita perlu berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Di sini saya sertakan indeks kesejahteraan keluarga 2016. Di sini kita dapat lihat skor yang diperolehi ialah 7.33 daripada skor 10 yang menunjukkan skor sederhana. Manakala domain yang tertinggi pula ialah domain keluarga, peranan agama dan amalan kerohanian. Di sini jelaslah bahawa agama itu sangat penting dalam membentuk kesejahteraan sesebuah keluarga. Tanpa didikan agama daripada ibu bapa, anak-anak tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih teratur dan di jalan yang betul. Kesimpulannya, kebahagiaan boleh dicapai oleh semua orang dengan memenuhi elemen-elemen seperti keharmonian, keselamatan dan ketenteraman, kegembiraan, kesihatan yang baik, hubungan akrab bersama orang sekeliling serta kejelasan matlamat tersebut merebut kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini jelaslah bahawa matlamat utama kita mencapai kebahagiaan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai seorang Muslim, kita perlu menjalankan amanah dan tanggungjawab kita dan kita perlu seharusnya seimbang dan mentaati perintah Allah dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.